Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Azmi, pengurus di Pusat Khidmat Saudara Fauzi, yang di-Pertua Majlis Perbandaran Ampang Jaya, Tuan ACP Farouk, OCPD Ampang Jaya, pegawai-pegawai daripada MPAJ, pegawai-pegawai daripada IPD Ampang Jaya, wakil-wakil penduduk, saudara-saudari yang hadir sekalian. Saya sebenarnya tak nak bucak panjang kerana kita nak dengar dan bagi ruang kepada penduduk. Dan sebab untuk makluman Saudara Fauzi, Tuan Farouk, saya ada sedikit kekangan masa lah. Maksudnya di antara mengimbangkan tugas di kementerian, kemudian tugas politik, pilihan raya nak datang balik ni bulan 6 lah. Dan juga tugas saya sebagai ahli parlimen. Jadi selain daripada majlis ataupun program yang saya berjumpa dengan penduduk, tapi sebaiknya juga setiap 3 bulan kita ada ruang sebegini supaya saya boleh dengar terus. Kadang-kadang mungkin kalau saya dengar daripada pegawai-pegawai saya di pusat khidmat, semua berjalan baik. Selalunya macam itulah kan. Jadi ruang ini supaya kalau ada masalah, ada perkara, ada aduan yang telah dibuat beberapa kali tapi tidak ada penyelesaian, dia selalunya kalau ahli parlimen kena dengar terus, dan satu Malaysia menonton, dia akan dengar, dia akan ingat bahawa ada benda yang perlu diselesaikan dengan cepat kan. Dari segi kekangan masa lah, saya minta maaf sebab kita kena malam Jumaat, tapi kita memang begitulah. Maksudnya masa saya pada waktu siang itu dia masuk pejabat dan juga perkara-perkara lain di peringkat kerajaan. Jadi saya cuba sesuaikan supaya masa saya itu di sebelah malam dan juga di sebelah hujung minggu, hari Sabtu dan Ahad. Setiap 3 bulan sekali insya-Allah kita akan ada sesi terbuka begini. Kalau marah jangan teruk sangatlah. Dah lah jumpa 3 bulan sekali kan. Lama-lama lepas 2 kali jumpa saya dia jadi makin lama, makin panjang kan. Tapi saya sedia mendengar, dan saya pernah jadi ahli parlimen dulu. Masalah jadi ahli parlimen ni, kalau kita jarang bagi ruang terbuka begini, dia sangat mudah untuk kita lama-lama hilang saja. Sebab pilihan raya hanya sekali 5 tahun. Jadi sebab itu dia lebih penting kepada saya sebagai peringatan. Kalau setiap 3 bulan sekali saya secara terbuka kena mendengar begini, dalam senarai apa yang saya perlu buat itu, insya-Allah checklist itu mana yang perlu saya follow up dengan pihak-pihak berkuasa, mana yang perlu kalau saya berurusan dengan pihak kementerian dan yang lain, itu paling kurang saya boleh ambil tindakan dari semasa ke semasa supaya saya tidak hanyut dengan tugas di kementerian. Sebab itu saya beritahu kepada pegawai-pegawai, kepada pasukan saya dan juga pegawai di kementerian, bila saya datang ke Pandan, saya datang sebagai ahli parlimen Pandan, saya tak datang sebagai menteri. Jadi semua protokol kementerian, semua, jangan kacau orang kementerian dalam tugas saya sebagai ahli parlimen. Sebab di Pandan, saya sebagai ahli parlimen, bosnya adalah saudara-saudari. Saya dipilih untuk berkhidmat kan. Jadi kalau saya kurang selesa, awal-awal ni sebab ada protokol dan sebagainya, saya faham di pihak kementerian dia ada protokol dia, selalunya mana menteri begitu dia kena ikut, dia kena buat kan. Jadi daripada tahun hall pertama ini, saya harap kita semua biasakan diri
Sebab itu sebarang makluman dan sebagainya kalau di Pandan memang saya maklumkan hanya merujuk pada saya sebagai ahli parlimen, bukan sebagai menteri. Menteri itu tugas di persekutuan. Di sini saya ahli parlimen dan saya tak nak ada jurang yang bila dah jadi menteri itu dia dah tak jadi ahli parlimen. Dia turun ke kawasan sebagai menteri sebab connotation, maksudnya gambaran itu lain kepada penduduk. Jadi kita kekalkan begitu. Jadi kepada sahabat-sahabat daripada pihak berkuasa, memang permintaan saya supaya kalau saya sampai di Pandan, ada perjumpaan, ada program di Pandan, memang saya nak habiskan masa dengan pihak berkuasa di Pandan supaya tidak dicampur yang di Kementerian dan Persekutuan itu bila saya ada di Pandan. Kalau tidak dia bercampur aduk semua kan. Seterusnya juga maksudnya selain daripada setiap satu kali setiap 3 bulan, insya-Allah saya sedang jadualkan dalam setiap 2 minggu tu, tapi sebelah malam lah saya ada di pusat khidmat. Siang tu maaf lah ya, kalau saya ada di pusat khidmat siang hari waktu Isnin ke Jumaat, maksudnya saya makan gaji buta. Sebab saya juga ada tanggungjawab harian di kementerian, jadi saya kena lalui yang itu. Weekend selalunya dia banyak program. Jadi kalau saya buat saya berada di pusat khidmat pada hari Sabtu dan Ahad. Selalunya hari Sabtu dan Ahad itu banyak program-program penduduk yang saya kena hadir. Jadi tempoh hari, masa yang paling baik selalunya ialah malam. Jadi saya akan tentukan sama ada malam Rabu ke, ataupun sebaiknya malam Rabu lah, sebab kalau Jumaat ni dia jam sangat orang nak datang kan. Jadi apa-apa masalah ataupun aduan ataupun perkara, sebenarnya tak perlu tunggu untuk berjumpa saya semata-mata, kerana pegawai saya dan juga pegawai-pegawai di jabatan-jabatan kerajaan, mereka ada sepanjang masa, dan pegawai saya memang ada tiap-tiap hari, dan setiap perkara yang diadukan itu memang dihantar kepada saya. Saya semak, saya akan tengok dan mana yang saya boleh bagi arahan terus, mana yang saya boleh campur tangan terus, saya akan teruskan tanpa perlu jumpa saya. Tapi saya juga faham ada perkara-perkara yang penduduk lebih gemar untuk berjumpa sendiri. Jadi cuma waktu itu besar kemungkinan dalam 3-4 jam waktu malam hari Rabu, insya-Allah kita akan mula mungkin minggu depan, setiap 2 minggu sekali. Jadi itu memastikan bahawa akses kepada saya sebagai ahli parlimen itu ada secara berkala, selain daripada jumpa saya di program-program dan jemputan yang dibuat oleh penduduk-penduduk kan. Dan tujuan juga, salah satu tujuan malam ini, dan kita nak biasakan supaya setiap 3 bulan sekali kita ada forum sebegini, ialah kalau penggal, maksudnya dalam bulan Januari ini dia peruntukan itu dia bermula balik. Ahli parlimen ada peruntukan, you know. Cuma saya tak nak sebut berapa lah sebab kena potong banyak. Pusat khidmat saya tak tahu lagi berapa banyak peruntukan dipotong, kerana kita, yalah, kerajaan sekarang cuba untuk jimatkan mana yang boleh jimat. Jadi perkara pertama yang dijimatkan ialah peruntukan kepada ahli parlimen. Jadi kita cuba usahakan dalam ruang yang kita ada. Tapi saya perhatikanlah, dan kalau tidak berhati-hati, setiap tahun bermula Januari sampai Disember, setiap parlimen tu ada peruntukan kepada ahli parlimen. Tak banyaklah, 1-2 juta kan. Kalau tidak berhati-hati, selalunya peruntukan tu dia buat majlis lah, banyak lah. Pusat khidmat buat majlis, makan sana, makan sini, makan sana kan. Jadi saya nak menguruskan dengan lebih teratur, dan kita nak pastikan perbelanjaan itu diagihkan dengan secara lebih tersusun kepada penduduk-penduduk kan. Jadi sebab itu yang malam ini penting, supaya itu yang kita jemput jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa kuil, gereja,
jawatan kuasa KRT, wakil-wakil penduduk, supaya kalau ada rancangan untuk buat apa ataupun permintaan untuk sumbangan dan bantuan, hantar awal sekarang supaya kami boleh nampak berapa banyak dan kami boleh susun dan saya boleh tengok berapa banyak yang saya kena raise daripada fundraising dan sebagainya. Jadi itu membolehkan kami menguruskan peruntukan parlimen itu dengan lebih banyak. Kalau tidak, selalunya terlebih belanja, terkurang belanja. Ada orang yang lambat hantar, nanti masa itu Pusat Khidmat jawab peruntukan dah tak ada, kan. Jadi lebih awal kita dapat melihat, lebih baik untuk saya boleh susun untuk satu masa, 1 tahun. Yalah, saya lebih bernasib baik kali ini kerana Pakatan Harapan dalam Kerajaan Persekutuan. Walaupun tidak ada peruntukan khusus sebab dalam kerajaan selain daripada peruntukan yang diberikan sebagai ahli parlimen, tetapi saya boleh merayu, meminta, menguruskan dengan peruntukan jabatan-jabatan dan kementerian-kementerian, terutamanya yang bersabit dengan perkara infrastruktur. Pegawai-pegawai polis duk tengok kat saya. Saya memang betul lah dari segi itu, sebab kementerian saya, Kementerian Ekonomi. Kementerian Ekonomi bertanggungjawab untuk menguruskan perbelanjaan pembangunan negara. Jadi setiap tahun ada belanjawan yang belanja mengurus itu untuk bayar gaji dan sebagainya. Dia ada juga belanja pembangunan, maksudnya infrastruktur dan sebagainya. Jadi saya adalah pengaruh di situ. Sebab itu saya minta daripada yang utama, dia ada banyak tempat kosong lagi yang berdiri kat belakang. Pengsan nanti saya sering bercakap 3 jam. Ada banyak tempat kosong lagi kat depan ni yang berdiri kat belakang, kan. Dari segi itu, sebab itu kita buat di awal tahun ini supaya kalau contohnya ada permintaan, saya tengok tadi Saudara Fauzi dah bagi senarai, sebab kita pun dah buka supaya penduduk boleh hantar permintaan ataupun cadangan-cadangan kalau ada yang berbentuk infrastruktur tu dekat mana nak buat. Biasalah orang akan minta lebar jalan, lebar longkang, tu, tapi kalau kita boleh selesaikan di peringkat awal tahun, itu membantu saya untuk merancang, kan, supaya peruntukan itu tak berada di bawah kementerian saya. Dia di bawah Kementerian Kerja Raya lah, Kementerian Pendidikan lah, Kementerian Dalam Negeri lah, KPKT. Kalau bomba, kawan-kawan bomba, dia berada di bawah KPKT. Kalau MPAJ ada yang itu, dia pun di bawah KPKT. Jadi sebenarnya di bawah peruntukan kementerian lain-lain. Tapi oleh kerana saya kementerian saya menguruskan dari segi perancangan pembangunan itu, dia memberi ruang kepada saya untuk berbincang dengan kementerian-kementerian lain lah kalau ada projek-projek yang padan dengan peruntukan dan juga sesuai dengan keterdesakan. Maksudnya memang benda ni perlu diberi keutamaan, teruk sangat dah. Jadi itu bagi ruang kepada saya untuk merancang dengan lebih awal, kan? Sebab saya juga perlukan pemahaman daripada penduduk, daripada sahabat-sahabat di jabatan-jabatan yang membantu memberi khidmat kepada rakyat di sini. Benda tu tidak berlaku sekelip mata. Maksudnya kita perlu, contohnya saya tahu kalau kat Taman Seraya, dia selalu isu tentang budak-budak sekolah nak melintas jalan sebab jalan tu besar, kan. Dari sekolah sebelah kanan jalan tu besar. Saya tahu daripada dulu orang akan sebut boleh tak buat jantas begini dan sebagainya. Perancangan dan kelulusan dan pelaksanaan tu ambil sedikit masa. Dia bukannya kita kata kita nak lebarkan jalan, esok jalan tu jadi lebar, kan. Jadi lebih cepat kita boleh tengok gambaran keseluruhan, lebih mudah untuk kita menguruskan proses ke arah itu. Kadang-kadang peruntukan mungkin tidak cukup tahun ini, kita boleh cuba buat tahun depan dan sebagainya, tapi paling kurang lebih awal saya tahu, lebih mudah untuk saya merancang dan menguruskan. Jadi
Itu sebenarnya tujuan kita pada malam ini. Saya tahu ada perkara-perkara berbangkit tentang pembinaan MRT. Saya tahu tentang kebimbangan mengenai beberapa cerun di dalam kawasan Pandan yang dibimbangi oleh penduduk, kan. Jadi saya buka seluas-luasnya ruang, dan mana yang saya boleh bantu dan saya boleh selaraskan. Kita pun ada ramai ahli majlis pada malam ini, dan itu akan menyediakan satu senarai untuk saya ambil tindakan daripada satu masa ke satu masa. Jadi gunakan ruang ini dengan sebaiknya. Kita akan menerima cadangan dan juga permohonan daripada, janganlah minta buat kompleks harga 2 bilion kat sini, memang tak dapat lah, kan. Tapi saya faham ada juga perkara-perkara infrastruktur yang kita boleh pertimbangkan di dalam kawasan masing-masing. Jadi saya harap kita akan teruskan daripada setiap 3 bulan begini, dan selain itu saya berharap dari semasa ke semasa kita boleh berjumpa setiap 2 minggu semasa saya berada di pusat khidmat sebelah malam, dan juga insya-Allah di kesempatan-kesempatan lain semasa saya ada program dan berjumpa dengan penduduk. Selain daripada waktu malam setiap 2 minggu, saya juga selalunya akan berada di kawasan-kawasan pasar pada hujung minggu, kerana untuk masyarakat Tionghoa contohnya, selalunya yang mereka selalu hadir dan paling ramai ialah di kawasan pasar pagi. Jadi akan ada jadual yang saya berada di pasar pagi, kalau tak di Pandan Perdana, di Taman Muda, kerana itu selalunya lebih mudah untuk penduduk berjumpa. Kalau yang Melayu, selalunya saya dari semasa ke semasa ada kaunter khidmat di waktu pagi di Kompleks Muhibah. Dan kita tengok kawasan-kawasan lain, yang itu saya bergerak daripada satu kawasan ke satu kawasan jugalah. Jadi maklumat itu semua boleh didapati daripada Facebook saya, daripada kain rentang yang ada dari semasa ke semasa. Dan insya-Allah kalau semuanya berjalan dengan baik, itu boleh membantu saya mengimbangi di antara tugas saya sebagai menteri dan juga tugas saya sebagai ahli parlimen, kerana saya faham masa dulu pun saya orang biasa, antara perkara yang saya paling menyampah ialah ahli parlimen timbul 3 bulan sebelum pilihan raya. Tapi saya perlukan disiplin itu daripada awal bulan Januari ini, supaya bila dia dah jadi disiplin dan rutin, benda itu memang saya tahu tiap-tiap minggu saya kena ada di situ, saya kena berjumpa penduduk di waktu konstituensi klinik dan sebagainya. Jadi akhir sekali, sebelum saya serahkan kepada Encik Azmi, terima kasih kerana hadir pada malam ini, dan saya juga ambil kesempatan untuk terima kasih kepada semua jabatan-jabatan yang banyak membantu daripada dulu, daripada MPAJ, kepada pihak berkuasa polis, kepada Jabatan Bomba, kepada jabatan-jabatan lain, dan insya-Allah kita uruskan yang terbaik dalam kemampuan kita dan dalam keadaan kewangan yang kita ada. InsyaAllah mana yang mampu kita buat, kita selesaikan satu demi satu, insyaAllah. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Bye-bye.